Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ini adalah video pertama daripada beberapa siri video yang saya buat untuk nak reviewkan kepada anda perbandingan beberapa router 5G ni yang popular pada masa ni. Okey, jadi dalam siri video ni router-router yang saya akan review adalah ni, saya tunjukkan anda. Yang pertama sekali, ini adalah router 5G yang dibekalkan oleh pihak Yes sekiranya anda mendaftar untuk Yes 5G wireless broadband. Router yang kedua pula, ini adalah router Yacom NR330. Okey, lepas tu router 5G yang ketiga ni, saya tindan macam ni. Ini tuan-tuan dan puan sekalian, ini adalah router daripada G10iQ. Dan router yang terakhir iaitu router yang keempat, ini dia paling banyak antena ni. Ini adalah ZBT Z800AX. Itulah dia tuan-tuan dan puan sekalian, 4 router untuk direview. Saya dah buat bermacam-macam testing. Banyak betul testing yang saya buat. Dan memandangkan testing yang dibuat itu adalah terlampau banyak, maka saya terpaksa pecahkan episod ni kepada beberapa siri. Sebab kalau saya nak buat semua dalam satu episod, saya rasa jadi berjam-jam. Nanti susah anda nak tengok. Jadi saya pecah-pecahkan dia. Okey, jadi dalam episod yang pertama ni, saya akan tunjukkan kepada anda bandwidth testing yang saya buat dekat luar rumah, ataupun kita mudahkan dia sebagai, kita panggil dia outdoor testing. Okey, untuk nak buat testing tu saya pergi ke salah satu tempat testing 5G yang saya paling suka dekat Cyberjaya ni, iaitu kat depan Shafberry Square tu. Tu tempat saya selalu pergi kat situ. Jadi di tempat yang saya buat testing tu, saya memang boleh nampak lah dia punya menara telekomunikasi 4G, 5G semua kat situ memang ada. Lepas tu memang kita boleh kata dengan bahasa mudahnya ada line of sight. Kita boleh nampak benda tu. Jadi tidak ada halangan, tak ada pokok dan sebagainya. Lepas tu saya kira-kira lah pakai Google Earth kan. Jarak daripada tempat saya buat testing ke menara telekomunikasi 5G tu, jarak dia lebih kurang dalam 120 meter sahaja. Jadi kalau diikutkan memang sangat dekat dan sangat sesuai. Okey, jadi biasanya kan, apa yang saya buat saya akan berhenti kat tepi jalan tu untuk nak buat testing 5G dekat telefon. Kan sebelum ni kan saya suka testing 5G kat telefon. Jadi saya gunakan SIM card yang mana bersesuaian, gunakan telefon tu. Jadi saya berhenti kat tepi jalan buat testing dekat telefon. Dan biasanya kalau testing kat telefon tu, anda selalu boleh nampak lah saya akan dapat testing yang tinggi, antara 1 gig lebih dan sebagainya. Cuma bezanya kali ni bila kita nak test router-router yang banyak-banyak ni so apa yang saya buat adalah saya pergi pagi-pagi buta tu, saya pergi bawa meja semua, saya pergi berhenti kat tepi tu, saya set up semua benda, set up meja, set up antena parabolik, set up letak macam-macam lah, pendek katanya dengan power bank lah semua ada. Lepas tu ada orang duk tengok dengan gambar saya post kat Facebook sebelum ni kan, orang tanya, bang, dia kata benda apa yang biru yang saya gunakan untuk hidupkan router ni, maksudnya dapat elektrik Jadi saya gunakan portable power Blue Yeti. Jadi sebenarnya ni saya pernah review produk tu, jadi kalau anda nak, anda boleh tengok dekat video description ni. Ada cerita pasal orang kata apa power bank tu Okey, jadi itulah dia penerangan sedikit Okey, cakap pasal tu, pelan 5G yang saya gunakan adalah daripada Yes. Okey, kenapa saya gunakan Yes? Sebenarnya saya ada dua, saya gunakan Yes dan juga U-Mobile. Tapi untuk testing ni saya gunakan Yes dulu. Saya gunakan Yes sebab dia tidak ada sebarang kota untuk 5G. Untuk 4G dia ada kota, tapi untuk 5G memang tak ada kota apa langsung, 100% unlimited. Jadi yang saya guna ni adalah yang 5G wireless broadband yang dipanggil sebagai plan flexi tu, yang RM58 kalau tak salah saya dia tandakan dekat situ sebulan Okey, kenapa saya gunakan Yes kebanyakannya untuk buat testing ni? Sebab macam saya kata tadi, dia tak ada kota dan saya buat testing yang melampau-lampau. Jadi bila kita buat testing kan, dia pakai data banyak. Jadi saya kira untuk video pertama ni saja, testing yang saya buat dekat 60 testing, 60 kali duk speed pupak. Jadi takut habis data kan. Sebab tu saya pakai Yes. Saya dah test Yes tu, dah lama saya dah test, memang 100% unlimited. Yang itu saya boleh vouch untuk dia. Okey, untuk testing ni, saya akan gunakan beberapa testing application ataupun yang kita panggil sebagai bandwidth testing application yang selalu kita pakai umum lah. Antaranya adalah speed test, fast dan juga nperf. Jadi saya gunakan 3 testing ni untuk nak tunjukkan kepada anda variasi lah. Sebab kalau saya buat speed test saja, takut orang kata macam tak berapa nak ngam. Jadi saya buat 3-3. Lepas tu kan, untuk setiap testing tu pula, saya bukan ulang 3 kali tau. Saya ulang 5 kali. Asalnya saya nak ulang 10 kali, tapi masa yang diperlukan untuk nak buat testing tu terlalu lama. Jadi saya kata okey lah, 5 pun dah cukup lah. Okay, jadi bila saya dapat 5 nilai daripada testing tu, maka saya akan buat kiraan dia punya nilai minima, nilai maksima dan juga nilai purata. Dan sekali lagi kebanyakan masanya saya akan tunjukkan dekat anda nilai purata untuk nak pastikan hasil testing tu adalah lebih tepat. Okey, untuk bahagian pertama ni semua router ni saya akan biarkan dia dalam keadaan standard.
Kalau anda tengok memanglah kalau router yang daripada Yacom dan juga IAS ni, anda tak ada keupayaan untuk nak sambung eksternal antena dan sebagainya. Tapi kalau anda tengok router yang G10IQ dan juga ZDT ni, dia ada banyak antena dan anda boleh pasang eksternal antena. Tapi dalam bahagian pertama ni, untuk video ni, saya tunjuk dulu kepada anda hasil testing tanpa menggunakan sebarang external 5G punya antena, walaupun saya bawa parabolik tu. Nanti insyaAllah dalam video lain kita akan ada satu bahagian yang mana kita test antena saja. Alright, jadi dalam bahagian ni, testing tu saya bahagikan kepada dua bahagian, iaitu bahagian yang pertama tu, testing tu saya akan buat secara wired. Kita panggil dia sebagai wired testing, di mana saya akan sambungkan laptop MacBook Air yang saya bawa untuk buat testing tu kepada router ni menggunakan Ethernet cable, ataupun bahasa mudahnya LAN cable. Jadi untuk nak sambungkan dekat MacBook Air tu kan, MacBook Air kan dia tak ada port USB-C, bukan USB-C, dia tak ada port yang Ethernet tu. Maka saya gunakan yang USB-C kepada Ethernet punya adapter, yang mana benda tu dia berkelajuan 2.5 gigabit per second. Adapter tu. Jadi kalau nak ikutkan melalui LAN tu, saya boleh dapat kelajuan network sehingga 2.5 gigabit per second. Dan saya gunakan, orang kata apa, benda tu sebab ada setengah router ni yang menyokong LAN port sampai 2.5 gigabit per second. Contohnya macam yang ni, Yacom NR330 ni, dia punya LAN port tu salah satunya menyokong 2.5G punya LAN port. Jadi bila saya sambung pergi kat laptop saya, memang dapatlah 2.5 gigabit per second tu. Okey, itu bahagian pertama. Untuk bahagian yang kedua pula, saya akan gunakan telefon untuk nak buat testing, yang mana testing yang samalah tadi, speed test, fast dengan MPerf tu. Dan untuk nak buat testing ni, saya gunakan wireless sahaja. Maksudnya mula-mula saya gunakan LAN cable, lepas tu testing bahagian kedua saya gunakan wireless. Dan untuk Wi-Fi tu, saya akan test menggunakan yang Wi-Fi 2.4 dan juga 5 GHz. Dan telefon yang saya akan gunakan untuk sepanjang testing ni adalah Honor Magic 5 Pro. Dan saya gunakan telefon yang sama semualah, pendek katanya, untuk siri seluruh siri kita punya testing ni lah. Okey, jadi jom kita tengok test yang saya buat dan juga hasil daripada testing tersebut. Untuk testing pertama, saya test dulu router 5G yang dibekalkan oleh pihak IAS ni. Jadi saya sambungkan terus router ni kepada laptop melalui LAN cable. Dan semasa saya buat testing tu, saya pastikan tidak ada langsung device lain yang bersambung dengan router ni, sama ada melalui Wi-Fi ataupun LAN. Jadi LAN tu hanya ada satu komputer, Wi-Fi memang tidak ada device langsung. Okey, untuk testing melalui LAN, saya mulakan dulu dengan speed test. Ni, saya kongsikan dengan anda result speed test. Seperti apa yang anda boleh nampak, kelajuan purata untuk download melalui speed test yang saya boleh dapat menggunakan router IAS ni adalah dalam 906 megabit per second apabila saya berada di kawasan yang ada signal 5G yang baik, ataupun orang kata rangkaian 5G yang sangat baik. Untuk upload pula, kalau kita tengok dia punya kelajuan speed test ni, kelajuan purata yang dia boleh dapat adalah dalam 150 megabit per second. Lepas tu purata kelajuan ping pula adalah dalam 11.4 milisecond. Dan untuk testing speed test ni, kita boleh tengok satu nilai yang dipanggil sebagai packet loss. Jadi daripada 5 kali testing ni, jumlah purata bagi packet loss semasa testing hanyalah 10.64% sahaja. Okey, seterusnya jom kita tengok result untuk fast.com. Jadi untuk fast ni, saya sebenarnya hairan sikit tau dengan dia punya hasil testing tu, sebab saya boleh dapat nilai yang sangat tinggi untuk download. Jadi kalau anda tengok dekat sini, purata kelajuan download untuk fast tu adalah dalam 1.36 gigabit per second. Okey, purata kelajuan upload pula adalah dalam 130 megabit per second, dan purata latency itu adalah dalam 21.6 milisecond. Okey, secara tepatnya latency itu adalah unloaded latency. Okey, nanti pada bahagian seterusnya nanti kita akan bincangkan sikit tau pasal isu kelajuan fast.com ni. Nanti lagi kita tak payah sentuh sekarang . Okey. Seterusnya, ini adalah nilai untuk testing MPerf. Okey, kelajuan purata download melalui MPerf adalah 940 megabit per second. Upload pula adalah dalam 86 megabit per second, dan purata latency ataupun ping adalah dalam 27.6 milisecond. Okey, seterusnya saya buat pula testing melalui Wi-Fi menggunakan telefon Honor Magic 5 Pro. Jadi mula-mula sekali saya test dulu menggunakan Wi-Fi yang 2.4 GHz. Seperti apa yang anda dapat lihat, kelajuan link speed
untuk Wi-Fi tu adalah dalam 344 megabit per second. Maksudnya kelajuan sambungan di antara telefon dengan Wi-Fi router ni. Jadi, kelajuan download untuk speed test, fast dan nperf tu adalah antara 100 hingga 200 megabit per second apabila melalui Wi-Fi. Okey, upload pula adalah antara 90 hingga 160 megabit per second, manakala latency ataupun ping pula adalah antara 20 ke 30 milisecond macam tu. Alright, selesai yang 2.4, sekarang kita buat pula testing melalui 5 GHz. Jadi link speed untuk yang 5 GHz punya Wi-Fi ni adalah 626 megabit per second. Okey, kita tengok dekat sini dah. Kelajuan download tu adalah antara 590 hingga 717 megabit per second. Upload pula adalah antara 120 hingga 150 megabit per second dan latency ataupun ping adalah antara 21 hingga 33 milisecond. Okey, jadi itulah dia result untuk testing 5G menggunakan router Yes 5G ni. Untuk testing yang kedua, saya gunakan router G10IQ IQ02X55. Yang ni. Jadi, macam tadi, testing pertama adalah melalui LAN kabel. Jadi, saya sambungkan laptop saya kepada LAN port 1 router ni. Okey, jadi inilah dia hasil testing melalui speed test. Jadi, kelajuan purata untuk download adalah 922 megabit per second, upload pula adalah 150 megabit per second dan latency adalah 11 milisecond. Okey, untuk testing seterusnya iaitu fast.com pula. Kelajuan purata untuk download adalah 1.42 gigabit per second. Jadi dia punya result tu sama macam testing bila saya duk gunakan router Yes masa mula-mula tadi tu. Jadi router G10IQ dan router Yes ni dia menunjukkan kelajuan fast yang melebihi 1 gigabit per second. Walaupun kedua-dua router tu dia punya LAN port tu hanyalah berkelajuan 1 gigabit per second saja ataupun kita panggil gigabit ethernet kan. Tu yang saya pelik tu. Tapi tak apa, kita akan bincangkan pada hujung video ni. Okey, seterusnya. Kelajuan purata untuk upload pula adalah 140 megabit per second dan latency purata melalui fast.com adalah 19.8 milisecond. Okey, testing seterusnya iaitu nperf. Jadi anda boleh lihat di sini kelajuan purata untuk download melalui nperf adalah 942 megabit per second, manakala upload pula adalah dalam 148 megabit per second dan dia punya ping adalah 24.4 milisecond. Okey, selesai testing melalui LAN. Sekarang saya tunjuk pula kepada anda hasil testing melalui Wi-Fi. Jadi sama juga macam tadi, saya gunakan telefon Honor Magic 5 Pro dan sambungkan dia kepada Wi-Fi 2.4 GHz dan juga yang 5 GHz tu. Okey, untuk yang 2.4 GHz tu dia punya kelajuan link speed adalah 344 megabit per second. Lepas tu hasil testing dia pula untuk download adalah antara 80 hingga 148 megabit per second, upload pula adalah antara 90 hingga 160 megabit per second dan ping adalah antara 22 ke 33 milisecond. Untuk testing melalui yang Wi-Fi 5 GHz tu pula, dia punya link speed tu adalah 864 megabit per second. Tu link speed Okey, hasil testing itu anda boleh nampak dekat sini. Dia punya kelajuan download tu adalah antara 700 hingga 900 megabit per second. Upload pula adalah 140 sampai 149 megabit per second dan dia punya latency tu adalah dalam 25 ke 34 milisecond macam tu. Okey, jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian hasil testing untuk router 5G G10IQ ni. Untuk testing yang ketiga, saya gunakan router ZBT Z800AX ni. Tu dia, ada banyak antena kan. Okey, jadi sama macam testing-testing yang sebelum ni, saya akan sambungkan dulu laptop saya kepada port 1 dekat router ni, iaitu LAN port 1 dan kelajuan LAN port tu adalah 1 gigabit per second. Sama macam G10IQ, sama juga macam router yang Yes bagi tu. Okey, ni saya tunjukkan kepada anda dia punya result untuk speed test. Kelajuan purata untuk download tu adalah dalam 711 megabit per second, upload pula adalah dalam 156 megabit per second dan dia punya ping adalah 17.4 milisecond.
Okey, untuk testing yang seterusnya iaitu fast.com, kelajuan purata untuk download adalah 564 Mbps, upload pula adalah 124 Mbps dan dia punya ping adalah 24.2 milisecond. Dan testing akhir sekali iaitu nperf, purata kelajuan download dia adalah 828 Mbps, dia punya upload pula adalah 152 Mbps dan latency adalah 25.4 milisecond. Okey, selesai testing melalui LAN, seterusnya kita buat testing melalui Wi-Fi pula. Untuk sambungan melalui Wi-Fi yang 2.4 GHz tu, link speed dia adalah 216 milisecond. Okey, untuk testing ni kalau anda tengok dekat sini ya, untuk download tu dia punya nilai tu adalah antara 90 hingga 134 Mbps macam tu, upload pula adalah antara 120 hingga 170 dan dia punya latency pula adalah dalam 30 ke 40 milisecond macam tu. Dan akhir sekali kita buat testing melalui 5 GHz punya Wi-Fi. Okey, dia punya link speed tu adalah 626 Mbps. Okey, jadi apakah result dia? Kelajuan download melalui Wi-Fi 5 GHz ni kalau anda tengok dekat sini adalah antara 254 sampailah 618 megabit per second. Untuk upload pula daripada 140 sampailah 160 megabit per second dan yang latency itu adalah antara 29 ke 38 milisecond macam tu. Okey, selesai testing untuk router ZigBee. Untuk testing yang terakhir, saya gunakan router Yacom NR330 ni. Jadi, apa yang menarik tentang router ni adalah dia punya LAN port ni, salah satu daripada LAN port dia tu menyokong 2.5 gigabit per second. Hanya satu port lah, bukan dua-dua. Okey, jadi bila saya sambungkan router ni kepada laptop saya, maka link speed melalui network tu adalah 2.5 gigabit per second. Okey, untuk test yang pertama melalui LAN lah. Speed test punya result anda tengok dekat sini. Kelajuan purata untuk download melalui speed test adalah 1462 megabit per second ataupun dalam lebih kurang 1.4 gigabit per second macam tu. Kalau anda tengok ni, ini adalah memang result speed test untuk download yang paling laju dalam semua testing. Okey, tak apa. Kita pergi testing seterusnya iaitu untuk upload pula. Purata kelajuan upload adalah dalam 137 megabit per second dan dia punya purata latency itu adalah dalam 8.4 milisecond. Itu antara yang paling rendah, 8.4 milisecond tu purata latency. Okey, testing yang seterusnya pula. Kita buat fast.com. Di sini anda nampak untuk purata kelajuan fast.com adalah dalam 1.28 gigabit per second untuk download. Manakala untuk upload pula adalah dalam 132 megabit per second dan latency adalah 18.2 milisecond. Okey, dan testing akhir sekali iaitu menggunakan nperf. Purata kelajuan download melalui nperf adalah 1337.7 ataupun lebih kurang macam 1.33 gigabit per second. Upload pula adalah dalam 146 megabit per second dan latency ataupun ping adalah dalam 19.4 milisecond macam tu. Okey, selesai testing melalui LAN. Seterusnya kita test melalui Wi-Fi 2.4 GHz tu. Okey, dia punya link speed tu adalah 299 megabit per second. Okey, ini adalah dia punya result testing. Kelajuan download tu adalah antara 300 hingga 403 megabit per second. Manakala upload pula adalah antara 140 ke 172 megabit per second. Dan dia punya ping tu pula adalah antara 19 hingga 30 milisecond. Okey, selesai tu saya buat pula testing melalui Wi-Fi yang 5 GHz tu. Okey, jadi anda tengok dekat sini nah. Link speed untuk yang 5 GHz tu dapat dalam 626 megabit per second. Okey, lepas tu hasil testing tu pula untuk kelajuan download adalah antara 637 macam tu sampailah ke 900 lebih, 903 megabit per second macam tu. Okey, untuk upload pula adalah antara 120 hingga 165 macam tu untuk megabit per second dan dia punya latency pula adalah antara 21 hingga 25 milisecond. Okey, jadi untuk testing Yacom ni saya terpaksa buat cepat-cepat sikit sebab masa tu memang dah nak hujan. Sebenarnya dah rintik-rintik dah pun. Jadi saya tak sempat nak ambil gambar lama-lama, nak test betul-betul kan. Saya kena buat cepat-cepat. Sebab bila saya tengah duk test tu tiba-tiba hujan dah rintik, jadi saya pun pack lah cepat-cepat semua benda. Lepas tu saya sambung testing dalam kereta. Saya buat testing tu sampai habis kan. Okey, masa tu saya ceritakan anda memang hujan lebat betul. Okey, cuma satu benda saya ceritakan dekat anda
Yang kalau masa sebelum tu ada orang tanya dekat saya tau. Dia kata, bang, boleh tak tolong buat testing Yakom ni masa hujan? Jadi ini saya tunjukkan dekat anda nah. Kelajuan testing saya buat untuk router Yakom ni semasa dalam hujan dan duduk dalam kereta. Dalam bahagian ni, saya akan tunjuk kepada anda kelajuan purata untuk semua testing yang saya buat menggunakan router-router tadi. Okey, ni saya tunjuk dekat anda graf yang pertama. Graf ini menunjukkan kepada anda kelajuan purata untuk download bagi semua router untuk semua testing, iaitu speed test, fast dan juga nperf. Dan seperti apa yang anda lihat dekat sini satu-satunya router yang dapat kelajuan purata untuk download melebihi 1 gigabit per second untuk semua testing adalah router Yakom NR330. Dan salah satu sebabnya kenapa router ni boleh dapat kelajuan download yang tinggi adalah sebab dia ada satu LAN port yang berkelajuan 2.5 gigabit per second. Okey, router yang mempunyai nilai download purata yang terendah pula adalah router ZBT Z800AX. Tu anda nampak Okey, seterusnya saya tunjukkan kepada anda purata untuk kelajuan upload pula. Apa yang menarik dekat sini adalah kalau kita tengok tadi, untuk kelajuan download punya purata router yang mempunyai kelajuan yang paling rendah sekali adalah ZBT. Tapi untuk upload, ZBT adalah router yang mempunyai kelajuan purata upload yang tertinggi untuk kebanyakan test. Dia menang 2 daripada 3 test, iaitu speed test dan juga nperf. Tu dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, akhir sekali saya tunjukkan kepada anda nilai purata untuk ping ataupun latency. Ni anda nampak satu benda yang menarik. Apa yang menarik dekat sini adalah router yang mempunyai nilai purata ping ataupun latency yang terendah adalah router Yakom NR330. Jadi, apakah dia hasil daripada testing yang melebihi 60 test yang saya buat pada 4 router tu semua? Ni saya tunjukkan kepada anda kelajuan purata untuk hasil semua testing tu. Jadi saya sampurkan hasil testing untuk speed test, untuk fast, untuk nperf, semua saya campur semua per habis ni untuk nak tahu secara purata router mana yang download dia paling best, upload dia paling tinggi dan latency yang paling rendah untuk ke semua 60 lebih testing tu. Dan seperti apa yang anda dapat lihat dekat sini, router Yakom NR330 mempunyai purata kelajuan download yang paling tinggi untuk semua testing berbanding dengan router-router lain. Jadi kalau saya gabungkan nilai fast, nperf, speed test semua gabung sekali, purata kelajuan download dia adalah dalam 1347 megabit per second ataupun dalam 1.3 gigabit per second macam itulah. Ni untuk semua testing tau. Dan dalam masa yang sama juga, router Yakom NR330 tu juga mempunyai nilai purata ping yang paling rendah untuk semua test, iaitu 15.33 milisecond sahaja. Dan router yang mempunyai nilai purata upload tertinggi untuk semua test pula adalah router G10IQ, iaitu sebanyak 146.38 megabit per second. Dan router yang mempunyai kelajuan download yang paling rendah dan ping yang paling tinggi sekali pula adalah router ZBT Z800AX. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ingat tak pada awal video tadi kan, saya dah kata dekat anda yang hasil testing untuk fast.com tu dia macam pelik sikit. Okey, ni saya tunjukkan kepada anda salah satu rakaman semasa saya duk test router G10IQ tu menggunakan fast.com. Lagi sekali saya cerita kepada anda, saya gunakan browser untuk nak test fast.com tu, dan browser yang saya gunakan tu adalah browser Brave. Jadi macam apa yang saya maklumkan sebelum ni LAN port pada router tu hanyalah berkelajuan 1 gigabit per second.
Lepas tu link speed sambungan komputer saya ke router tu pun hanyalah 1 gigabit per second sahaja. Jadi apa yang menghairankan saya dekat sini adalah macam mana testing melalui fast.com tu, kalau anda tengok kadang-kadang dia boleh cecah sampai 2 gigabit per second lebih tau. Saya cukup heran benda tu. Itu satu benda yang saya tak faham sampai sekarang. Saya duk tanya macam-macam tau. Jadi masa saya buat testing menggunakan router Yacom NR330 tu kan, kalau anda tengok memanglah kalau menggunakan fast.com dia boleh dapat sampai 1 gigabit lebih. Tapi yang tu kira macam logik tau. Sebab apa? Sebab LAN port yang ada pada router tu memang 2.5 gigabit per second. Lepas tu saya punya yang USB-C ke Ethernet adapter tu pun 2.5 gigabit per second. Jadi link speed memang dapat 2.5 gigabit per second. Jadi tak ada masalah tau. Yang saya duk heran sampai lah sekarang ni adalah macam mana router masa saya duk gunakan Yes dan G10iQ tu, dia boleh dapat kelajuan fast tu melebihi 1 gigabit per second bila kita duk test dia. Itu saya tak faham sampai sekarang. Jadi saya tanya ramai-ramai, malah kalau anda tengok dekat Facebook pun saya tanya semua orang. Saya kata, adakah benda ni disebabkan buffer pada hardware ke, hardware buffer ke apa ke, ataupun cache dekat browser ke apa ke? Saya pun tak berapa pasti. Sebab kalau saya gunakan browser untuk nak test nperf dengan speed test, dia tak jadi tau masalah macam tu. Saya tengok kelajuan masa saya buat testing speed test menggunakan browser dan dia punya aplikasi dekat dalam komputer tu sendiri, aplikasi dedicated result dia lebih kurang sama. Tak ada pula speed test tu naik sampai 1 gig lebih ke 2 gig, tak ada. Sama. Yang fast.com ni je dia pelik sikit. Jadi sebab tu saya rasa macam kita macam tak boleh nak percaya bulat-bulat 100% kepada result fast.com ni. Jadi tak salah untuk kita nak gunakan fast.com, tapi saya tak berapa nak yakin untuk nak percaya dekat dia bulat-bulat dalam kes macam ni. Jadi sebab tu saya nasihatkan supaya kita buat beberapa testing daripada aplikasi yang berlainan untuk nak dapatkan hasil yang lebih tepat. Jadi, router manakah yang menang untuk testing dalam episod yang pertama ni, ataupun testing bahagian pertama ni? Berdasarkan nilai purata keseluruhan untuk download, upload dan juga latency. Ni saya tunjukkan kepada anda. Tempat pertama dimenangi oleh router Yacom NR330. Tahniah Yacom. Okey, tempat yang kedua pula dimenangi oleh router G10iQ. Tahniah G10iQ. Dan tempat yang ketiga pula dimenangi oleh router yang dibekalkan oleh pihak Yes. Tahniah Yes. Okey, dan tempat yang terakhir adalah router ZBT Z800AX. Alright. Jadi, apakah rumusan dia? Okey, rumusan dia senang sahaja. Kalau anda berada di kawasan yang mempunyai rangkaian 5G yang sangat baik, ataupun dengan bahasa mudahnya ada signal 5G yang baik, dia punya speed pun cantik dan sebagainya, maka router yang boleh berikan anda kelajuan dan ping yang terbaik adalah Yacom NR330. Tetapi sekiranya anda berada di kawasan yang mana dekat situ rangkaian 5G dia tak berapa nak best sangat, tak berapa nak bagus, signal tak berapa nak kuat dan sebagainya, maka router yang paling baik untuk anda adalah router ni, yang G10iQ ni, kerana anda boleh sambungkan external antena untuk nak tambah baik lagi penerimaan signal 5G anda. Jadi kalau anda tengok router ni sebenarnya kan, anda boleh sambungkan bermacam-macam jenis external antena. Contohnya macam yang parabolic antena dan sebagainya. Okey, sambil tu, sekiranya anda adalah pelanggan Yes dan menggunakan router 5G yang dibekalkan oleh pihak Yes ni router ni pun sebenarnya performance dia hampir sama macam G10iQ tu. Tak ada masalah apa. Cuma anda tak boleh nak sambungkan external antena. Boleh nak buat tapi anda kena cabut, buka dan mode sendirilah, panjang cerita. Tapi kalau anda nak pakai macam tu saja, dan macam saya kata tadi, kalau anda berada di tempat yang baik, anda tak payah risau, tak payah nak upgrade. Yang ni pun dah sempoi dah. Tak ada masalah apa. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sampai sini dulu untuk episod kali ini. InsyaAllah dalam episod-episod yang seterusnya, saya akan tunjuk pula result untuk testing-testing lain yang dibuat menggunakan semua router-router yang ada ni.
Macam saya kata tadi, dia terlalu banyak sangat, panjang sangat, jadi saya pecahkan kepada beberapa episod. Alright, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sampai sini dulu nah. Lagi sekali saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua kerana sudi menonton video ni. Sekiranya video ni mendatangkan manfaat pada anda semua, maka saya harap anda sudilah untuk subscribe ke channel YouTube Pendakwah Teknologi kalau anda belum subscribe lagi, dan follow Facebook, Instagram, X dan juga TikTok rasmi Pendakwah Teknologi. Lagi sekali terima kasih. Assalamualaikum.